أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير ولا تعسير يا كريم رب يسير ولا تعسير يا كريم رب يسير ولا تعسير يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemah Nur Iman pada pagi ini bagi membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya pengajian berkitab terjemahan Hikam Jawi yang dikasihi rakan-rakan Gemah Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini dan seluruh sahabat pencinta ilmu yang dirahmati lagi dikasihi muslimin muslimat yang terus istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemah Nur Iman. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Rabu bersama dengan 16 Oktober 13 Rabiul Akhir 1446 kita dipertemukan lagi. Semoga hari ini Allah berkati dan kurniakan rahmat, nikmat yang berpanjangan, sihat walafiat yang berkekalan dan dikurniakan limpahan kefahaman ilmu dan menjadi lebih baik dengan izinnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar lagi. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat limpahan keberkatan rahmat dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi yang barakah ini. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab. Ya terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah beri kesabaran kepada yang diuji, dipermudahkan segala urusan, diberikan afiat sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan barakah kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Syafakallah syifaan ajilan untuk mereka. Untuk itu dipersilakan Mira membaca nama-nama berikut. Dipersilakan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mazliza binti Kasim, Nur Khairi bin Abdul Razak, Suhaimi bin Ahmad, Muhammad Adik bin Muhammad Azmi, Nur Hayati binti Abdul Jalil, Osman bin Abbas, Pangeran Haji Anwar bin Pangeran Sri Indra, Pangeran Haji Ismail, Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Isa, Siti Esa binti Kulub, Syahrul Nizam bin Abdullah, Hajjah Nurihan Ma'ruf, Kamariah binti Junid, Zuraifa binti Abdul Wahab, Sharifah Faida binti Said Alwi, Munirah binti Madrodi, Sarifah binti Omar, Nura Kalisa binti Muhammad Faiz, Zubaidah binti Latif, Nurul Natasha binti Mukhtar, Wan Faizul Hanif bin Wan Adnan, Aziz Nur bin Abdul Rashid, Rukia binti Osman, Hamzah bin Baci, Zayan Inara Ho binti Muhammad Haidir, Aziza binti Adib Rahim, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Akmar Haziq bin Abdul Wahid, Tuan Haji Azharuddin bin Abdul Ghani,
Cik Nur Atika binti Tuan Haji Azharuddin, Kamaria Maizara binti Kamarizmi, Zubir bin Abdul Hamid, Zaurin Zarina binti Abdul Muttalib, Muhammad Syazwan bin Ishaq, Nurul Ain binti Muhammad Said, Habsah binti Ahmad, Muhammad Amirul bin Nizam, Siti Khaliljah binti Abu Bakar, Ja'far binti Idris, Putri Zuraika binti Muhammad Amirul Zaki, Nuraida binti Taib, Muhammad Yunus bin Manaf, Nuraliza binti Abdul Rahim, Hana Sofia binti Muhammad Zulfadli, Muhammad Said bin Ismail, Nur Alisha Adriana binti Ahwaz Zafiq, Nur Azliana binti Anwar, Norumi binti Milin, Wan Roslina Haji Wan Daud, Bidin bin Yub Syukur, Wan Rosimah binti Wan Daim, Sarimah binti Abdul Rahiman, Dr. Muhammad Ashraf bin Suwarin, Roziah Ahmad, Haji Abdul Manap bin Haji Muhammad Na'i, Muhammad Afendi Ibnu Siti Rafiah, Nukman Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam dan seramai 206 orang yang diuji dengan pelbagai penyakit. Dengan ini saya kembalikan kepada Bonda Nur. Syukran jazilan Mira yang baca nama-nama tersebut, dan kita terus mendoakan juga kepada para sahabat yang hadir pada pagi ini, sekiranya jika diuji dengan masalah kesihatan yang kurang mengizinkan, mudah-mudahan dengan beradanya kita di halaqah ilmu, Allah mudahkan segalanya dan diberikan kita syifa yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Pada pagi ini juga Gemah Nur Iman tidak melupakan pada para sahabat yang menyambut hari kelahiran hari ini. Sanah helwah, sakinah, mawaddah, barakah, warahmah. Moga hari yang istimewa ini Allah limpahkan keberkatan dalam reda Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan pintu rezeki, bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita teruskan kuliah kita pada pagi ini dengan segala rasa sukacitanya. Saya serahkan kuliah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bagi membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya, pengajian berkitab, terjemahan hikam Jawi. Tafadhal mashkura ya Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, kurniakan kami manfaat daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan jadikanlah apa yang Engkau ajar kepada kami itu sesuatu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kami dengan ilmu. Allahumma ya taqabbal minna du'aana. Wahai Allah, terimalah doa-doa kami. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan sekali lagi peluang. Alhamdulillah. Huwallazi ahyana. Dia yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah malam tadi mematikan kita. Wa ilaihin nusyur. Kepada dia juga kita semua akan kembali. Alhamdulillah, kita sedang dalam perjalanan menuju kematian. Setiap nafas yang kita sedut dan kita hembus mendekatkan kita kepada kematian. Setiap kali degupan jantung kita berdegup, maka dia sebenarnya mendekatkan kita kepada kematian. Setiap kali kerlipan mata yang kita nikmati itu, dia mendekatkan kita sebenarnya kepada kematian. Maka beruntunglah orang yang sedang melangkah kepada kematian, tetapi setiap langkahnya diisi dengan amal yang soleh. Beruntung orang yang dia sedar bahawa apa yang sedang dia lalui ini sebenarnya
mendekatkan dia kepada kubur. Dan dia sedang mencapai apa sahaja yang boleh dia capai sebagai bekalan masuk ke liang lahat. Dia lihat bacaan Al-Quran bermanfaat di alam barzah nanti. Maka dia baca Al-Quran pada pagi ini. Dia lihat bersedekah adalah perkara yang menjadi penyesalan utama seseorang sejurus masuk ke liang lahat. Maka pagi ini dia berinfak sekurang-kurangnya dia tahu platform di Gema Iman. Gema Nur Iman ni dia tahu sebagai peluang untuk dia melaksanakannya. Dia tahu bahawa bila dia melangkah meneruskan hidup di pagi ini, sebenarnya bukan menunjukkan umurnya semakin panjang. Tapi dia tahu bahawa sebenarnya umur yang berbaki semakin pendek. Jadi kebijaksanaan dia itu diceritakan oleh Nabi SAW, siapakah yang paling bijak? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingati kematian. Mengingati mati itu bukan untuk mati, tetapi mengingati mati untuk sesuatu yang menghidupkan dan mengindahkan alam barzah kita. Jadi mengingati mati bukan mematikan motivasi diri. Tak. Mengingati matilah menjadikan kita termotivasi membuat amal soleh. Mengingati matilah yang menjadikan kita termotivasi, rasa okey saja kalau kita tidak dapat membuat perkara-perkara yang seronok tapi sia-sia. Kita rasa okey je. Seronok, tak dapat buat. Tapi bendanya pun sia-sia. Kita rasa okey je. Kita tak ada rasa galat, tak ada rasa kenapa orang lain dapat, aku tak dapat. Tak ada rasa. Sebab bendanya seronok, tapi taklah begitu penting. Yang kita buat ni mungkin secara nafsu tak seronok. Mungkin secara nafsu tak seronok. Tapi bila mengenangkan itulah yang akan besar manfaatnya selepas mati, itulah yang besar kebaikannya lepas akhirat. Kerana mengingati mati, dia memotivasi diri kita untuk terus beramal soleh. Walaupun badan tak begitu kuat. Walaupun tenaga tak begitu banyak. Walaupun kudrat tidaklah begitu hebat. Tapi oleh kerana azamnya, jiwanya, kebijaksanaan yang Allah pinjamkan pada kita tu, Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni sebutlah Alhamdulillah, syukur. Pada pagi ni syukurlah kepada Allah. Syukur selalu. Mudah-mudahan surah Yasin yang kita baca pada pagi ni bersama-sama ini, mudah-mudahan menjadi asbab kepada kesembuhan orang-orang yang sedang kita doakan, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya juga mendoakan, saya juga ajak pada pagi ni saya ada seorang kawan, orang muda, selalu jadi Bilal masjid, yang mana sekarang beliau mengalami penyakit yang agak berat, berada di hospital. Dan pagi ni juga, tadi dah disebutkan juga namanya, Afandi nama dia. Jadi kita doakan juga mudah-mudahan dengan kurnia Allah, Allah berikan afiat dan sembuh. Begitu juga hari ini ada lebih kurang 200 orang lebih. Mudah-mudahan semua yang mendoakan ni doa dia dimakbulkan oleh Allah. Sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan saya yang berada di sini juga niat ikhlas lillahi ta'ala. Bukan kerana lain selain daripada Allah. Mudah-mudahan kalau ada terselit niat-niat yang bukan kerana Allah, Allah bersihkan hati kita. Allah cucikan. Allah singkirkan niat-niat yang bukan kerana Allah. Dan Allah bantu kita untuk kita perbaiki ihwal diri kita sendiri, insya-Allah. Marilah sama-sama kita baca Yasin dengan penuh khusyuk, dengan penuh semangat, dengan penuh tawaduk, memohon kepada Allah, dengan penuh penghayatan setiap isi kandungan daripada ayat-ayat surah Yasin. Mudah-mudahan penghayatan yang kita perolehi daripada Yasin yang kita baca hari ini lebih baik daripada Yasin yang semalam.
Lebih baik daripada Yasin yang kemarin. Bukan lebih baik pada urusan surahnya, tetapi lebih baik pada urusan hatinya kita, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه
آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم يا الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu, kami adalah anak kepada hamba-hamba-Mu. Segala apa urusan kami semuanya dalam ketentuan dan kuasa-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan berkah waktu duha, dengan berkah himpunan majlis ilmu, dengan berkah bacaan surah Yasin, dengan berkah zikir yang kami sebutkan dan kami lafazkan. Kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, apalah kiranya Engkau berikan afiat, kesembuhan, kesihatan kepada orang-orang yang kami niatkan dan kami maksudkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada mereka ketabahan iman dan taqwa. Sempurnakan amal soleh mereka dan ibadah mereka di sepanjang mereka diuji dengan kesakitan. Ya Allah, tingkatkan ridha mereka dan tawakal mereka kepadamu, ya Allah, dalam menghadapi segala cubaan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah rahmat, belas kasih. Berikanlah, ya Allah, naungan kasih sayang kepada mereka, ya Allah, agar mereka dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cabaran dipermudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Pertemukan mereka dengan ubat yang bersesuaian.
Pertemukan mereka dengan rawatan yang bertepatan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang sentiasa dalam keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang mereka harapkan, Engkau sahaja yang dapat memakbulkan segala hajat-hajat dan keinginan. Rabbana tawakkalna alaika ya Allah. Alaika tawakkalna. Kepada Engkau ya Allah kami bertawakal. Kepada Engkau ya Allah kami bertawakal. Kepada Engkau ya Allah kami bertawakal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Ustaz. Sihat. Pagi. Tak ceria awet muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sihat. Dia ingat kita orang apa? Suka-suka je dia. Alhamdulillah, Ustaz ceria pagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Sihat selalu. Amin. Ya Allah, dia main wow. Dia ingat apa? Ingat Ustaz masih muda, tak apa Ustaz. Ya Allah, Rabbi. Segar pagi ni. Pagi ni kita hari kita dah bulan 10 tau sekarang, Oktober. Nanti November, Disember. Cuma itulah lajunya masa. Tapi saya doalah mudah-mudahan masuk Januari tahun depan kalau panjang umur. Kita hari-hari maintain 270 orang, 280 orang. Amin. 200 kita ni impian akan datang ni. Impian tahun 2025 panjang umur, murah rezeki 400 orang. Tiap-tiap pagi ada 400 orang. 20 orang dari Perak. 30 orang dari Kelantan. 30 orang Ganu kita. Ganu kita. Nanti 30 orang lagi daripada Singapura. 20 orang Brunei Darussalam. Nanti 15 orang Kitak Kamek. Kitak Kamek dari Sarawak. Nanti 15 orang. Saya dari KK Bah. Ustaz, saya dari KK Bah. Dari Sabah pula. Lepas tu nanti 20 orang Melaka. 40 orang kena Pahang lah. Pahang besar sikit. Yang daripada hutan tu semua panggil. Pada hutan tu semua panggil, daripada balak tu semua. Johorian Ustaz. Johorian dia kena 150 orang. 200 Ustaz, 200. Johorian kena ramai lah Johorian. Jangan bola. Kedah Abang Hang. Jangan Kedah bola. Abang Hang. Kedah. Kedah penting tu. Kedah tu sebab adik saya kahwin dengan orang Kedah. Duduk Perlis. Jadi Bak Mai 50 orang orang Kedah. Bak Mai sini 50 orang. 50 orang. InsyaAllah Ustaz. Dibantu dengan Hajar Norini, dia kontak kawan-kawan dia. Dengan bukan kata orang datang. Harum manis pun datang. Yang busuk pahit pun datang. Tak kisah. Jadi kita nak bagi semangat pada semua pagi-pagi ni, ya Allah. Lepas tu yang negeri lain minta, Ustaz Selangor tak sebut. Ustaz Pening tak sebut. Sampai hati Pening tak sebut. Nogori dia tak sebut. Allahu Akbar. Okeylah. Tanzania, Zimbabwe, Isketambola, semua ni nama negeri. Hari ni kita di muka surat 86, Allah tumpuan segala hajat. Saya nak tanya satu soalan. Ni mukadimah ni. Dia mesti ada mukadimah baru cantik masuk ni. Kalau ada orang bermohon kepada Allah, ini penting ni. Dia mohon kepada Allah untuk dia dapat sambung belajar di luar negara. Okey ke tak okey? Okey Ustaz. Okey. Okey ke tak okey?
Okey saja. Okey saja. Okey, satu. Ada 3 soalan ni. Ada satu orang, dia mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya dia dapat kahwin tahun depan. Amin. Okey ke tak okey? Tu nak tanya tu. Okey ke tak okey? Tak. Jawab ada. Ya Jawab. dekat. Jawab okey lah, maknanya okey lah kan. Dia mohon mudah-mudahan rezeki tahun depan dia ada jodoh, dia nak kahwin. Okey, okey lah. Okey. Yang ketiga, yang nombor 1 tadi apa? Dia nak sambung belajar. Yang kedua nak kahwin. Yang ketiga, ada orang dia mohon kepada Allah lagi 2 tahun ke depan, dia mohon mudah-mudahan dia dapat pergi tanah suci, haji. 3 perkara, belajar, kahwin, pergi haji. Okey ke tak okey? Sangat okey. Okey Sebenarnya bagus, sangat okey dan baik. Namun, ni nak masuk mukadimah ni. Hajat dia nak belajar luar negara. Hajat dia nak berkahwin. Hajat dia nak menunaikan haji, pergi ke tanah suci. Baik, ini semua okey. Di sisi ulama tasawuf, siapa yang mohon kepada Allah untuk dapatkan sesuatu, mereka tak kata salah. Tapi mereka buat terbalik. Diberikan sesuatu untuk mendapatkan redha Allah. Maknanya apa tau? Allah bagi aku pergi haji ke tak pergi haji juga, aku tak kisah. Tapi kalau aku dapat pergi haji, haji aku itu adalah untuk aku mencapai hajat. Hajat aku adalah redha Allah. Ni memang lain sikit ni. Sebab itu saya kena cerita 3 contoh ni. Aku sambung belajar, tak sambung belajar, aku terima saja. Aku dapat sambung belajar, tujuan dan hajat aku adalah Allah. Aku tak dapat sambung belajar, aku buat cara tak dapat sambung belajar, tujuan aku nak mendapatkan Allah. Itu ahli tasawuf ni kadang-kadang. Tapi yang tadi buat tu okey je. Cuma dia tak nak, mereka ni tak nak, kita ni gunakan Allah, sayang Allah, doa kepada Allah, zikir kepada Allah, menangis kepada Allah kerana kita tak dapat sesuatu hajat. Tak, saya tak kata salah tadi. Saya kata 3-3 baik, 3-3 betul. Tapi kalau diperhalusi, Allah aku mohon gini, sekali dapat. Tercapai hajat dia. Rupanya yang menggembirakan dia tu bukan doa. Yang menggembirakan dia tu bila dapat sambung belajar. Kalau terleka begitu, nanti bila Allah kabulkan hajat-hajat dia yang banyak, dia jadi lalai dan lupa kepada Allah. Dengan catatan, 3 tadi tidak salah. Jangan pula, nanti dia lepas kelas je, kita belajar sampai pukul 8, dia pukul 7.50 dia dah keluar. Hari tu Ustaz Alien cakap, sudah, alien yang keluar. Dah lah, dipanggil kita alien. Hari tu Ustaz Alien cakap, orang yang doa kepada Allah untuk sambung belajar, tak bagus. Sudah, tak bagus dia kata. Orang cakap lain, dia cakap lain. Ni masalah dia. Kualiti pendengar. Jadi, saya nak cerita. Dalam bab ilmu pembersihan hati ni, dia nak menuju kepada yang lebih baik daripada yang sedia ada baik. Faham? Jadi maksudnya apa? Ada orang dia, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, supaya aku dapat sambung belajar. Tapi bagi ahli tasawuf, cara dia fikir lain. Dapat sambung belajar, ya Allah, aku serahkan urusan aku. Engkau bagi sambung belajar. Aku sebenarnya nak jadikan sambung belajar ni, ya Allah, untuk aku dapatkan redha engkau. Aku tak tahu ni dapat ke tak redha. Jadi dia bukan benda yang dia seronok. Ya Allah, aku nak sangat kahwin. Tak salah. Tapi bila dah kahwin, ya Allah, perkahwinan aku ni apa jadi hubungan aku dengan kau, ya Allah? Apakah perkahwinan aku ni aku dapatkan kau? Dapatkan kau tu maknanya redha engkau, kasih sayang kau, perhatian dari engkau, limpahan rahmat. Lepas tu besok fikir, perkahwinan ni dapat ke tak dapat redha Allah? Perkahwinan dapat tak dapat? Perkahwinan tak dapat. Jadi selagi tak dapat dan tak confirm dapat, dia tak berapa tenang dengan perkahwinan. Bukan perkahwinan tu tak bagus.
Tapi hajat sebenar dia, tumpuan segala hajat adalah Allah. Keinginan dia itu dia letak belakang. Kan macam orang contoh orang nak kahwin kan. Ya Allah ya Tuhanku, saya nak kahwin, aku nak kahwin ya Allah. Belum bertemu jodoh. Besok doa lagi ya Allah. Besok ni. Bulan depan doa lagi ya Allah. Kemudian kirim orang pergi umrah, kirim ya Allah tolong doakan saya mudah-mudahan jodoh. Tak salah, semua tu tak salah. Bagus, bagus. Sebab dia bergantung harap kepada Allah. Tapi kalau diperhalusi, dia sentiasa minta kepada Allah kerana belum mencapai hajat. Okey, boleh tak kita buat terbalik? Kita dah dibagi perkahwinan, kita minta kerana perkahwinan dah dapat, tapi selagi mana hajat kita nak mendapat redha Allah tu belum kita dapat. Dan sebenarnya memang kat dunia kita tak dapat confirmation untuk kita dapat. Selama itulah dengan perkahwinan ini, dia doa, ya Allah, perkahwinan aku ni dapat tak mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Besok perkahwinan ni dapat tak mendekatkan diri kepada Engkau. Lusa perkahwinan ini. Tapi bila orang dah dapat hajat perkahwinan, dari mula dia kahwin sampai dah jadi mak nenek. Mak nenek keluar. Mak nenek, rupanya dia tak pernah berdoa seperti itu. Di sisi ulama tasawuf itu dikira sebagai sebuah kelalaian dalam perkahwinan. Bila kita dengar macam tu ni contoh saja, saya nak mukadimah ni. Bila kita faham sikit ni mukadimah ni, belum masuk lagi tajuk yang pengarang ahli ilmu. Agak-agak dalam urusan kita memohon hajat sahaja, ada tak dia punya cedera-cedera? Saya tak kata salah. Ada tak dia punya macam luka-luka dia? Agak-agak dalam bab kita. Dalam bab kita, memohon hajat kepada Allah, agak-agak ada tak macam cedera-cedera lah, istilah molek sikit lah. Ada, Ustaz. Agak ada Allahu Akbar. Sebab tu saya ni tak tahulah saya pun tak tahu diri saya ni macam mana. Saya dah belajar juga serba sedikit dulu. Belajar, saya kata, ya Allah, rupanya kadang-kadang bila dululah masa zaman dulu asyik ustaz ni asyik cerita dulu dia ingat dia apa, orang purba ke apa. Tak, maknanya suatu ketika bila kita dapat pemahaman sedikit benda tu. Saya bukan ahli tasawuf, tapi saya suka orang-orang yang ahli tasawuf ni sebab cara dia melihat dengan hati mereka tak sama tau. Halus cara dia lihat. Tapi dengan syarat, setelah dia dah tahu boleh memohon hajat kepada Allah, doa nak sambung belajar tak salah, cara dia solat hajat, doa tawakal, itu semua dah okey dah. Belajar bab akhlak, bab tu okey. Tapi bila bab penghalusan hati ni, bila kita renung, kita kata, ya Allah, rupanya dalam aku bertawakal, redha dan bergantung harap nak mohon sesuatu hajat keinginan kan. Macam kita ni sekarang, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang sakit ni dia sembuh kan, gitu kan. Kita doa lagi. Katalah sembuh. Kita mencintai Allah supaya kita dapatkan sesuatu hajat yang lain, ataupun kita ini mencintai perkara yang lain semata-mata kerana ia boleh mencapaikan kita hajat untuk mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah tu maknanya, aku sayang perkahwinan ni sebab perkahwinan ini untuk dapatkan redha Allah. Kalau tidak, aku tak sayang perkahwinan ni. Aku sayang kereta aku sebab kereta aku ni lah satu-satu antara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kereta ni menjauhkan diri aku kepada Allah, aku memang tak ada sukanya kereta ni. Rumah ni sebab rumah ni lah mendekatkan diri aku kepada Allah. Kalau rumah ni tak jadi platform aku banyak ibadah buat kebaikan rumah ni, aku tak perlu sayang cinta rumah ni. Besar macam mana pun aku tak perlu sayang. Aku sayang ni. Jadi dia melihat seperti itu. Dia dah tenggelam dalam satu suasana di mana Allah fokus kepada segala hajat kita. Kita sebenarnya berkhusus untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau dalam istilah yang lebih terus, mendapatkan Allah. Tapi kalau kita sebut mendapatkan Allah, dia macam tak berapa dapat difahami dengan cantik. Mendapatkan ridha daripada Allah. Itu hajat yang tertinggi sekali. Jadi, ya Allah, takut nak cerita.
Sebab lagi saya cerita, lagi nampak dosa saya. Allah. Aduh, hai. Tak payah ceritalah tajuk ni. Kita skip je lah ya. Tapi tak apalah, kita pelan-pelan Kita pelan-pelan perbaiki diri kita lah insyaAllah. Okey, setelah kita faham analogi 3 yang saya kata tadi, tidaklah salah, saya ulang. Tapi daripada situ kita perhatikan, sebenarnya aku cinta anak aku untuk apa? Aku mohon kepada Allah supaya mudah-mudahan hajat aku, anak aku berjaya. Atau anak aku berjaya, aku mohon supaya dengan kejayaan aku, dia dan aku dapat redha Allah. Yang mana satu hajat yang paling mendominasi keinginan kita. Ada orang cakap, ya Allah, aku mohon ya Allah, anak aku ni belum bertemu jodoh, ya Allah, temukan jodoh yang baik, temu jodoh yang baik. Ada tak doa yang dah temu jodoh? Ya Allah, anak aku dah 3 orang temu jodoh, ya Allah. Mereka tu dapat tak engkau, ya Allah? Mereka tu dapat tak redha engkau, ya Allah? Oh, rupanya kita dah dapat hajat je anak kita 3 orang kahwin. Untuk 3 orang tu, kita dah lupa nak minta semula keredaan Allah. Jadi terbalik. Dia gunakan Allah, bahasa kasar. Ni tak tepat. Gunakan Allah untuk dapat hajat atau menggunakan segala makhluk untuk mendapatkan Allah. Ni istilah tak tepat ni. Tapi bila kita fikir kan, aku ni menggunakan ke apa ni? Atau salah guna? Seolah-olah begitu. Jadi, saya tak kata yang tadi tu salah. Yang 3 contoh awal tu salah. Tak, 3 contoh awal tu okey. Okey. Cuma selepas kita dapat hajat, apa yang kita dah buat dengan hajat yang Allah dah kabulkan ni? Masih tetap mengharap supaya hajat yang kita dah dapat tu mendekatkan diri kepada Allah, ataupun dah berhenti doa? Dah dapat? Dah dapat dah. Tak ada lagi doa dah. Dah dapat kahwin? Ustaz, kalau dah kahwin, doa kahwin lagi ke? Itu cerita lain. Saya bukan doa kahwin lagi. Doa supaya perkahwinan kita menjadi asbab, dapat tak kita redha Allah? Dapat tak kita kasih sayang Allah? Yang itu lebih banyak. Jangan sayangkan perkahwinan semata-mata. Jangan sayangkan Allah kerana nak dapatkan perkahwinan. Tapi sayangkan perkahwinan kita kerana perkahwinan adalah asbab untuk kita mendapatkan redha Allah. Jangan sayangkan Allah untuk supaya anak kita sambung belajar. Tapi mohon kepada Allah, anak kita sambung belajar, mudah-mudahan dapat kepada redha Allah, kasih sayang Allah. Twist. Dua-dua betul. Tapi penghalusan. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-amal. Jangan sekali-kali kiranya melalui Allah, kamu lalu Allah, cintamu kepada yang lainnya. Kita doa kepada Allah, sebenarnya cinta kita kepada sambung belajar. Kita melalui Allah, semata-mata cinta kita kerana kita nak kahwin. Jangan macam tu, kata pengarang. Maka yang karim, Tuhan yang maha mulia itu, tidak dapat melangkah akan dia segala angan-angan. Tak boleh kita melangkah kepada Allah untuk memenuhi angan-angan kita. Ada orang hajat dia nak kaya saja. Ada orang hajat dia nak sihat saja. Jadi dalam kita berdoa minta sihat, ketika kita sakit, ya Allah, jadikanlah sakit aku ini untuk aku perolehi redha-Mu. Jangan sampai lupa doa yang macam tu. Ini sepanjang sakit, ya Allah, aku nak sihat. Kalau kata sakit sampai mati macam mana? Nak sihat. Semata-mata gunakan Allah untuk melangkaui dapatkan dia punya angan-angan, cita-cita dan hajat. Semata-mata itu. Di sisi ulama tasawuf, tak bagus. Tapi berdosa ke Ustaz kita buat gitu? Saya kan tak cakap tak salah, tak dosa tadi. Tak cakap tak dosa. Tapi kalau diperhatikan secara halus, awak selalu minta sihat. Awak gunakan Allah dengan maksud gunakan. Bahasa saya tak elok tu sebenarnya, tak tepat.
Gunakan, maknanya kita doa pada Allah, janji kita nak dapat sihat. Lain kita tak tahu. Lain kita tak nak. Di sisi ulama tasawuf, nak minta sihat tu tak salah. Tapi kenapa tak minta? Ya Allah, jadikanlah sakit ini untuk aku mendapatkan hajatku, iaitu keredaanmu ya Allah. Nak minta sihat boleh. Tapi janganlah Allah untuk kita capai kita punya ni. Allah kita ini angkat tangan untuk capai hajat kita, keinginan kita. Awak gunakan Allah untuk cita-cita dan keinginan diri awak sendiri, nafsu awak sendiri, hasrat awak sendiri. Awak lupa. Patutnya awak gunakan nafsu awak, gunakan iman awak, gunakan apa yang awak miliki. Walaupun awak sakit, gunakan sakit awak. Kalau awak sihat, gunakan sihat. Tunggang kita punya sihat dan sakit tu dua-dua. Hajat kita ialah mendapat redha Allah. Uish. Kan seram tu bunyinya. Tak tahulah kalau orang tak seram, saya tak pasti lah. Kalau saya fikir balik semula, doa aku ni macam mana aku doa ni? Betul ke aku doa rendah diri kepada Allah? Kadang terfikir sendiri tau. Kadang terfikir sendiri tau. Aku ni sebenarnya betul ke kerana Allah? Sebab itu bila kita sebut lillahi ta'ala, buatlah ikhlas kerana Allah. Untuk faham kerana Allah tu jauh tak perjalanan dia? Saya nak tanya ni, jauh tak perjalanan dia? Dia tak semudah cakap, sembang macam tu sebenarnya. Dia ada proses pemahaman, lepas tu kita tempuhi, lepas tu kita tersilap, lepas tu setting hati kita macam lari sikit. Ya, kita akan tempuh. Sama, saya pun manusia. Ingat saya kam ke? Lem ke? Ingat saya kam ke? Saya bukan kam tau. Saya bukan lem tau. Saya manusia. Saya pun sama juga. Melalui proses yang seumpama itu. Sama. Cuma saya syukur kepada Allah. Jumpa beberapa individu orang-orang soleh yang mereka itu, ialah kita sebut. Sebab tu saya doakan mudah-mudahan semua yang berada di Gema Nur Iman ni satu hari nanti mereka jumpa guru yang kita sebut guru yang mursyid, guru yang soleh, yang alim lah. Bukan soleh saja tapi dia betul-betul alim. Jangan alim saja tapi tak soleh. Dan kemudian dia dapat sesuatu banyak input-input tentang kehambaan diri, penyucian hati dan sebagainya. Kita hidup macam biasa, macam biasa, urusan macam biasa. Tapi kalau kita ada bekalan ilmu pemahaman tentang kita sebut penjagaan hati, berbeza dengan orang yang tak tahu. Berbeza. Bukan nak membeza-bezakan, tapi tidak. Bukan tujuan membeza-bezakan. Baik. Ada yang tanya ni, Ustaz, kalau kita doa macam ni boleh ke? Ya Allah, apa jua keadaan yang kau letakkan buatku, aku mohon engkau redha ke atasku, ya Allah. Boleh. Itu doa yang harus okey. Ya Allah, apa jua keadaan yang kau tentukan, yang kau tetapkan, yang kau takdirkan ke atas aku, yang aku mohon kau redha kepada aku, ya Allah. Doa tu bagus. Cuma adalah berat dia. Berat dia maksudnya mungkin kita sakit sampai meninggal. Mungkin kita susah sampai meninggal. Mungkin kita miskin. Mungkin. Semua tu mungkin. Tapi mungkin juga kita sehat sampai akhir hayat. Dua-dua tu kan mungkin kan. Cuma kita buat persediaan ilmu, persediaan kefahaman supaya mudah-mudahan kalaulah andai kata. Allah kan berhak uji kita kan. Betul? Dia berhak uji kita sakit. Kita ni hamba dia. Dia berhak buat apa saja ke atas kita. Kita tak ada bantah. Saya tak ada bantah. Dulu saya hidup miskin. Dulu saya asnaf zakat. Dulu saya begini-begini. Sekarang Allah bagi lapang sikit. Boleh. Saya taklah kaya. Tak pernah kaya. Tapi adalah makan nak disuap. Untuk disuap, dimakan. Dulu, teringat dulu satu ketika pernah kadang-kadang kita tak ada sesuatu untuk dimakan dan sebagainya. Pada saya tak ada penyesalan apa pun. Dulu Allah jadikan saya susah ke miskin. Pada saya, hari ini pun kalau Allah nak jadikan saya miskin, boleh. Cuma rezekinya tidak seperti itu untuk yang hari ini. Tapi akan datang, Allah berhak untuk jadikan saya apa sebagaimana dulu dia berhak untuk mengapakan saya. Sekarang pun dia berhak, akan datang pun dia berhak. Sebab saya hamba. Cuma saya kena letak prasangka baik kepada dia. Saya tak ada penyesalan dulu saya susah, dulu apa. InsyaAllah tak ada.
Sekarang kita ada bentuk kesusahan yang lain pula. InsyaAllah tak ada penyesalan. Kita hadap saja. Sebab besok akan ada kesusahan yang lain dan kesenangan yang lain. Nanti minggu depan ada kesusahan yang lain, kesenangan yang lain. Yang mana setiap satu tu semua sudah ada dalam takdir Allah untuk kita. Cuma yang kita bimbang, kita macam mana ketika menghadapi itu. Sekarang kitab ni fokus bukan tentang hajat kita, bukan. Kita ni macam mana ketika menghadapi setiap satu takdir tu. Itulah bila kita faham sikit-sikit perkara ni kan. Ya Allah, seronoknya melalui takdirmu ya Allah. Memang ada yang berat, memang ada yang pahit. Tapi seronok tu kerana engkau berikan kefahaman bagaimana nak melalui setiap satu takdir. Bahagianya kita bukan pada kaya, bukan pada miskin. Bahagianya hati kita ialah bagaimana kita melihat kaya tu dari siapa, untuk apa, banyak mana, dan bagaimana kita melihat miskin tu dari siapa, berhaknya siapa buat pada kita, dan bagaimana kita respon kepada kesusahan dan kemiskinan. Bahagia tu pada urusan yang itu. Jadi, bila kita fikir balik semula, ya Allah, kenapalah dulu kenapalah dulu aku tak melalui hidup dengan cara fikir gitu, ya Allah. Bahagianya orang-orang soleh, orang alim yang melalui sepanjang hidup tu dengan kefahaman, dengan ilmu, dengan apa. Saya cakap, ya Allah, dululah terfikir gitu. Dulu saya takut juga nak cerita benda-benda macam ni. Masa tu kita belajar-belajar dulu kan. Sekarang dah tua-tua ni, Gema Nuriman minta pula cerita bab ni. Tua betul Gema Nuriman ni. Mudah-mudahan lah iman bergema lah, mudah-mudahan insyaAllah kepada semua. Tapi saya tapi saya ni orang yang ada keyakinan bahawa kalau perkara-perkara melihat kehidupan ni ilmu kehidupan ni kadang-kadang kita jumpa pada orang tau. Orang soleh yang kita jumpa, bila dia berkenan nak cerita pada kita, baru dia cerita. Kadang-kadang tak semua orang-orang soleh, orang alim ni dia nak tunjukkan ilmu dia, kadang-kadang tidak. Iya, percaya nanti pergilah mengembara menuntut ilmu ke. Ada kadang-kadang orang dia biasa-biasa saja, kita pun ingat dia macam orang biasa saja. Tapi bila kita dekat, kita perhati, rupanya dia ni ada sesuatu. Ada sebahagian orang kadang Allah kurniakan kelebihan dia begitu. Ada orang Allah kurniakan begitu. Kita kena sabarlah. Kena sabar. Jadi ilmu-ilmu yang seperti melihat kehidupan, semua mendatangkan rasa hamba kita kepada Allah dan hati kita akan sejuk. Bukan tak ada ujian hidup. Bukan senang. Sebab tu kalau dulu saya mu'allaf, kalau dia masuk Islam pun saya kurang suka kalau saya cakap, kalau ada orang cakap dia awak masuk Islam menyelesaikan masalah, awak akan jadi gini. Saya tak suka kita tawarkan indah-indah dari sudut duniawi kepada dia. Sebab nanti bila dia masuk, dia jumpa susah, dia rasa macam-macam yang tak berapa tepat tentang Allah. Saya lebih suka first kali saya ajak dia supaya berfikir bahawa kita hamba Allah Tuhan, dia sebenarnya berhak buat apa saja pada kita. First kali. Ustaz, kenapa saya makin susah? Ingat nombor satu. Ustaz, kenapa saya makin miskin? Ingat nombor satu. Ustaz, kenapa saya makin kaya lepas masuk Islam? Contohnya. Ingat nombor satu. Sebenarnya memang Allah berhak buat apa saja. Kalau tidak menyerah, menerima Allah berhak buat apa pada saya, menerima, menyerah tu, bahasa Arab dia nama dia aslama yuslimu Islam. Menyerah. Jadi menyerah tu dulu yang kita nak. Menyerah. Tapi kalau orang yang dah lama Islam, jiwa dia belum menyerah, dia ada problem yang besar. Dia akan menghadapi banyak sakit kepala, dendam hati, kesumat, dan dia akan jadi berat. Kesian kalau kita di hujung usia. Saya jumpa orang-orang yang hujung usia yang dia, itulah bila saya ajak pergi majlis ilmu, kadang-kadang dia macam, pada dia macam ilmu ni untuk ngaji-ngaji, untuk belajar-belajar. Dia fikir majlis ilmu tu maknanya ngaji-ngaji Quran. Ngaji Quran tu dah memang sangat bagus. Cuma dia fikir itu. Jadi dia kata, tak apalah, saya tak pandai ngaji, tak nak. Saya ajak dia tak tahu tau, yang kita pernah belajar ni, benda ni, dia tak pernah jumpa. Tapi bila dia dah masuk, sebab tu, kita tak boleh nak cerita dalam masa 1-2 jam kat dia. Tak mampu. Masuk je, datang dulu, dengar dulu, sabar dulu. First,
sekali tak faham. Yang kedua bosan. Yang ketiga lelap. Masuk kelas, orang dah habis, dah keluar dah semua Google Meet. Dia seorang-seorang gigil Meet. Mula-mula. Kadang dia fikir, oh mungkin belajar kelas ni belajar ambil wuduk lah. Mungkin belajar kelas ni belajar, itu persepsi dia. Macam mana dia nak cakap benda yang dia tak tahu tapi dia nak bersangka? Datang dulu. Belajar pelan-pelan. Satu persatu ikut. Bila kita dengar, sabar. Sebab tu modal insan untuk kita menuntut ilmu dalam surah Al-Kahfi ada dua. Yang pertama, apa? Yang kedua, apa? Cepat. Cerdik satu. Cerdik, sedikit cerdik. Cerdik, okey, betul. Boleh. Cuma yang dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Berguru, sabar, sabar. 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 Lagi satu nama dia Tawaduk. Tawaduk. Nabi Musa darjatnya tinggi. Kenapa dia cari Nabi Khidir? Nabi Khidir tu lebih rendah darjatnya tanpa merendahkan darjat Nabi Khidir. Nabi Musa ulul azmi. Nabi Khidir bukan ulul azmi. Kenapa dia yang berlayar? Dia kata, au amdiya hukuba. Aku sanggup bermusafir bertahun-tahun sekalipun. Aku nak jumpa satu orang ni. Aku nak menuntut ilmu. Tu nama dia Tawaduk Nabi Musa. Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khidir, dia tak kata, boleh tak aku belajar daripada engkau? Hal attabi'uka. Boleh tak aku ikut engkau? Dia bukan nak belajar saja. Apa engkau buat? Aku ikut. Apa engkau cakap? Aku ikut. Nak ikut, bukan nak belajar. Belajar mungkin tak ikut. Belajar mungkin belajar. Aku tak ikut dia. Aku dah belajar dengan dia tapi aku tak ikut. Ini ikut. Jadi punyalah tawaduk Nabi Musa. Dia nak ikut orang yang darjatnya lebih rendah. Janji orang yang ngajar dia perkara yang sangat penting dan sangat baik. Itu nama dia tawaduk. Tawaduk ni Nabi Musa luar biasa. Siapa nak tadabbur tentang apa sifat tawaduk tu, tengok dekat yang namanya apa? Surah Al-Kahfi. Dan tengok pesanan daripada apa tu Nabi Khadir. Nabi Khadir kata, sabar modalnya. Dia tak kata Nabi Musa nanti kau tak faham. Nabi Musa nanti kau tak ni nanti tak. Dia kata innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku risau nanti kau tak tahan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Macam mana kau nak sabar tentang sesuatu yang kau belum faham lagi? Betul orang menuntut ilmu, saya tak faham Ustaz, entah apa dia cerita. Tu namanya dia dah mula hilang sabar. Dia dah tak sabar. Benda belum faham. Jadi modal dia sabar. Bila sabar, dengar lagi. Nanti Allah akan beri juga kefahaman insya-Allah. Mudah-mudahan orang yang ada dekat Gema Nur Iman ni tawaduk dan sabarlah agaknya. Kita tengok situ. Kerana bahawasanya, yang karim itu iaitu meliputi kepada tiap-tiap kesempurnaan yang dikasihinya. Maka kurnia Allah itu sangatlah besar. Kurniaan Allah itu sangat apa? Sangat besar. Dan janji-janji Allah itu tiada dusta. Janji Allah tidak ada dusta, tidak ada yang tak tepat, tak ada. Dan tiada reda ia. Allah tidak reda. Maknanya tiada reda ia. Ia kat situ Allah tau. Kita guna dia. Bahasa kitab lama dia guna ia. Allah tidak reda engkau perkenankan hajat kepada lain daripada Allah. Jadi kalau kita ni minta hajat kita selain kepada Allah, Allah tidak reda kepada kita. Jadi kalau kita ni mohon kepada Allah nak kahwin, boleh ke tak boleh? Bagus. Kita mohon kepada Allah untuk sambung belajar, boleh ke tak boleh? Bagus. Mohon kepada Allah untuk kita pergi haji, boleh ke tak boleh? Sangat bagus. Sangat bagus. Mohon. Kerana Allah itu tumpuan segala hajat kita. Yang saya bagi contoh tadi, peningkatan. Ya Allah, sejauh mana haji aku ini menjadi sebab aku dapatkan hajatku iaitu redamu. Ya Allah, sejauh mana perkahwinanku ini sehingga aku dapat hajat sebenarku iaitu redamu. Ya Allah, macam mana sambung belajarku ini untuk aku dapatkan hajat sebenarmu ya Allah, sebenarku ya Allah, iaitu mendapat redamu. Dua-dua bagus.
Dua-dua kita kena buat. Boleh? Siapa yang ingin pergi haji, ya Allah, mohon supaya aku dapat pergi haji. Ya Allah, jadikan haji yang aku perolehi ini untuk aku mendapatkan redha-Mu. Dua-dualah buat. Saya nak bezakan dua-dua tu supaya kita nampak yang ni sebelah sini, yang ni sebelah sini. Bukan cerita salah betul. Cerita memperbaiki kualiti kehambaan hati kita kepada Allah. Baik ya. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini setiap kali pertemuan kita, saya tak pastilah, wallahu alam, nanti berikan komen kepada admin apakah kita punya sesi ini terlalu laju atau terlalu perahan atau okey-okey. Sebab saya tengok, sebab bila audiens kita 280 orang, saya laju-laju sangat pun saya tak kenal masing-masing punya latar belakang. Jadi saya ni teragak-agak. Saya kalau offline saya boleh agak. Dia punya eye contact, body language, cara dia jawab, cara dia tanya, kita boleh agak kelajuan ataupun pergerakan fikiran dia tu. Bukanlah boleh baca fikiran. Saya tak pandai baca fikiran orang. Tapi saya boleh agak lah. Tapi kalau online ni kan berbeza sikit bentuk. Tapi kalau online terbuka, saya tak ambil berat sangat tentang itu. Macam dekat live ke, kalau kat TV, radio ke, saya tak ambil berat sangat. Tapi kalau grup seperti ini yang berfokus, jadi saya kena ambil berat sikit lah macam mana pergerakan pemahaman tu supaya mudah-mudahan jangan ada yang terlalu tertinggal atau jangan pula ada yang terlalu laju dia jadi bosan pula. Jadi antara dua itulah kita cuba cari jalan pertengahan. Mudah-mudahan itulah impian kita 2025 nanti kalau rezeki ada umur yang panjang. Mudah-mudahan ada 400 lebih orang yang bersama dengan kita dan mudah-mudahan mereka akan dapat kefahaman yang baik, pertambahan kefahaman dan jadi semangat untuk kehidupan masing-masing insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara. Silakan. Soalan Ustaz. Ya. Ustaz, cuma tak perlu jawab sekarang. Cuma nanti bagaimana kita nak menerangkan contohnya kepada anak atau cucu kita tentang reda Allah itu. Bagaimana kita nampak, kita dapat zahirkan macam mana itu reda Allah? Baik. Kalau dia kata reda Allah, macam mana dia nak pastikan bahawa dia dah dapat dan Allah dah reda dan bentuknya macam mana? Baik. InsyaAllah nanti kita akan sentuh tu. Menarik tu. Saya dah catat ni kat sini. Okey, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran jaza. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan membimbing kita dengan bacaan Yasin doa dan pengajian berkitab terjemahan Hikam Jawi. Seperti biasa kita doakan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Taala dengan berkah kita membaca ayat suci dan doa secara berjemaah tadi, diberi keafiatan kepada yang diuji, dipermudahkan segala urusan. Syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz pada pagi ini dengan pengajian kitab terjemahan Hikam Jawi, di mana apa yang sampaikan tadi, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Itu kebergantungan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberikan harapan untuk kita. Segala hajat, tujuan kita adalah untuk mendapat redha dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gema Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus istiqamah mengimarahkan, menceriakan kuliah-kuliah anjuran Gema Iman dan juga kepada para penginfak yang beriman. Jutaan terima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan Allah gandakan pahala yang banyak dan diberi pulangan rezeki yang melimpah ruah yang membolehkan Gema Iman terus menyediakan platform untuk kita bersama dengan asatizah pilihan insya-Allah. Teruskan bersama di kuliah duha kita sebentar lagi. Moga kita
moga Allah ataupun diberi kita keberkatan dalam ilmu, di taman ilmu pada pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf, tafsir Nurul Ihsan, dan tajuk pada kali ini kita tumpu kepada surah Al-Furqan. Jadi teruskan bersama berada di halaqah ilmu bagi yang ada peluang dan ruang untuk pagi ini, kepada mereka, kepada para jemaah yang dikasihi, sekiranya ada urusan yang perlu diselesaikan, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah permudahkan di manapun kita berada di bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi kita dah sampai ke penghujung kuliah. Saya mewakili tim Gembanur Iman, mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan, kelemahan sepanjang kuliah berlangsung. Sesungguhnya yang baik datang daripada Maha Pencipta, yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Kita tutup dulu tirai kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sekali lagi dengan rasa bangga dan sukacita. Kita persilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.